Okay, hai, Assalamualaikum. So, pagi hari ni kita nak tengok satu lagi topik yang bertajuk Exercise Win for Depression and Anxiety. Kita tengok topik ni yang mana membincangkan perbandingan exercise kepada gejala anxiety dan depression. Dalam recent meta-analysis, study yang diterbitkan dalam jurnal Depression and Anxiety, 7 trial terdiri daripada 455 pesakit dianalisis. Nah, yang ni kajian yang dibuat ke atas 7 trial kepada 455 pesakit. Kalau kita dekat ABB ni, memang kita ada data fitness. Group fitness kita lebih kurang 400 lebih juga dah sekarang ni yang join kita punya fitness, group fitness kan. So kat situ pun kita dah ada data dah, lebih kurang sama lah. So kita tengok apa kajian yang diterbitkan kat sini. Okay. Kajian tersebut menjumpai kesan anti-depression terhadap senaman aerobik dalam rawatan kepada pesakit, walaupun dalam jangka masa yang singkat, iaitu kurang daripada sebulan, dan rawatan farmakologikal biasanya memerlukan sekurang-kurangnya 4 minggu untuk sebarang kesan yang muncul. So dia buat kajian lah, satu makan ubat, satu lagi dengan exercise. So lifting weight ataupun angkat berat juga dilihat membantu meningkatkan mood dalam 2 meta-analisis ujian klinikal secara rawak. Satu diterbitkan dalam jurnal JAMA Psychiatric. Seseorang yang berasa tertekan pada permulaan kajian, latihan kekuatan dikaitkan dengan peningkatan ataupun kesan positif dalam gejala kemurungan lah. Dan kesan yang kuat pada dos yang kecil memberi kelegaan yang sama ada subjek bersenam 2 ataupun 5 kali seminggu. Bermaksud kat sini sama ada seorang tu dia ambil ubat, sama kesan dia kalau dia melakukan senaman 2 hingga 5 kali seminggu lah. Maksudnya tak payah makan ubat lah, biasa saja dapat hilangkan gejala depression anxiety tu. So pengkaji yang sama menjalankan meta-analisis lain, kali ini melihat kesan weight training kepada anxiety. Dalam kajian ini diterbitkan dalam Sport Medicine, saintis menjumpai sama ada mereka yang sihat atau alami masalah fizikal ataupun mental, resistance training secara signifikan meningkatkan atau membaiki simptom anxiety. Dengan bonus tambahan, kesan seperti tingkatkan kesihatan, pergi gym perlu menjadi sebahagian daripada rawatan. Mengubah biokimia otak adalah salah satu kelebihan bersenam ni lah. Sebab kita tahu apabila kita bersenam ni, banyak biokimia tu dihasilkan, banyak bahan-bahan kimia dihasilkan dekat kita punya otak. Bersenam juga menunjukkan peningkatan jumlah otak yang sihat dari masa ke semasa, memelihara dan meningkatkan saiznya apabila ia biasanya berkurangan. So dengan masa juga, kalau kita tak guna otak kita tu, otak kita semakin mengecil kan. So dengan melakukan aktiviti bersenam ni dilihat dapat memelihara dan meningkatkan saiz otak tu. Maksudnya meremajakan kita punya otak lah. Salah satu bahan kimia yang bertanggungjawab dalam proses ini disebut sebagai Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. So BDNF ini meningkat semasa senaman dibuat dengan kuat. Maksudnya kalau kita buat high intensity interval training tu, berlaku juga pengeluaran juga berlaku kepada BDNF ni, Brain Derived Neurotrophic Factor ni. BDNF ini juga dirujuk sebagai Miracle Growth Protein, iaitu salah satu keajaiban lah yang diakui oleh orang awam ataupun saintis. Dan atas sebab yang baik, ia membantu kekalkan keremajaan otak dengan menggalakkan pertumbuhan sel-sel otak baru dalam proses disebut neurogenesis. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok kepada sel kita, apabila kita bersenam tu kita membentuk mitokondria baru tu kepada sel kita, disebut sebagai biogenesis. Tapi dekat otak kita, apabila kita bersenam, berlaku disebut sebagai neurogenesis. Sama jugalah, dia membentuk sel-sel yang baru. BDNF sangat berkuasa. Seperti yang kita boleh bayangkan, BDNF telah menarik minat kerana implikasinya terhadap gangguan ingatan seperti penyakit Alzheimer. So banyaklah pengkaji-pengkaji saintis ni berminat kepada BDNF ni. Sebabnya dia dilihat membantu untuk masalah penyakit Alzheimer. Di kalangan penderita Alzheimer, BDNF menurun 50%, menyebabkan otak tidak boleh mengalami perubahan dan kurangnya ciri yang dikenali sebagai plasticity. Dengan peningkatan BDNF ni, sebab tu bersenam, dia meningkatkan peluang sebagai senjata untuk menghalang atau merawat ataupun mencegah keadaan cognitive aging itself. Maksudnya benda ni biasalah, normal lah kan. Kalau kita semakin meningkat umur kita, otak kita pun semakin semakin mengecil lah. Kalau kita tak guna otak kita tu, otak kita semakin mengecil. Tapi dengan aktiviti bersenam ni dilihat dia meningkatkan balik keremajaan otak kita. Sama berlaku kepada kita punya tubuh badan juga, ataupun menghasilkan mitokondria yang baru juga, disebut biogenesis. Plasticity bukan sahaja penting untuk meningkatkan ingatan, ia juga penting untuk kesihatan mood. Mereka yang mempunyai kemurungan klinikal, mempunyai otak yang tahan terhadap perubahan, memberi penjelasan biologi mengapa mereka yang alami kemurungan sering berasa seperti mereka terperangkap di dalam parit. So banyaklah kajian yang menunjukkan banyak anti-depression drug termasuk SSRI juga boleh boost kita punya BDNF ni. Dan satu teori, dengan meningkatkan keupayaan otak untuk berubah, mereka membantu rewire pattern lama dan memudahkan penyembuhan. Serotonin juga
kritikal untuk neurogenesis berlaku yang juga akan meningkat dengan penggunaan drug. So sebab itulah penggunaan, kalau kita tengok depression ni dia menggunakan ubat anti-depression bantu meningkatkan kita punya serotonin, tapi secara paksa lah. Berita baik untuk kebanyakan kita bersenam work sama efektif seperti anti-depression. So kita pilih-pilih lah sama ada kita nak makan ubat anti-depression ataupun kita nak bersenam kan. Sebab kedua-dua tu memberi kesan yang sama. So kita pilih lah. Berapa banyak senaman aerobik yang diperlukan? Berapa banyak senaman aerobik yang diperlukan ni?